Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara penonton yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rancangan halaqah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberi kebaikan, keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberi kebahagiaan kepada kehidupan kita di dunia dan insya-Allah sampai ke akhirat. Dan alhamdulillah pada ketika ini kita akan membicarakan sekali lagi dalam rancangan halaqah kita bersiaran dari Studio C Seri Pentas Bandar Utama, dan insya-Allah tajuk kita yang akan kita bicarakan kali ini ialah selsema babi. Dan inilah sebenarnya sesuatu yang dibincang, yang menjadi topik perbualan masyarakat, yang kita kata bukan peringkat doktor saja, tetapi semua orang bercakap tentang penyakit ini, iaitu yang disebut sebagai wabak selsema babi ataupun influenza A H1N1, yang menjadi sesuatu yang dibincangkan. Tetapi pada masa yang sama dalam rancangan halaqah pada malam ini, saya nak mengajak saudara dan juga semua penonton kita untuk melihat bahawa bagaimana Islam telah meletakkan sesuatu supaya kita tidak terjebak dengan perkara-perkara yang akhirnya memusnahkan kehidupan kita. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, pasti ada hikmah. Sama ada kita ketahui ataupun kita tidak ketahui, ataupun ada kajian sekarang ataupun akan datang. Tetapi kalau sesuatu itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taalanya, sudah tentu ada hikmah yang tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah untuk membicarakan tajuk selsema babi pada malam ini bersama saya di studio ialah dua panelis kita yang tidak asing lagi, iaitu yang pertamanya yang berbahagia Ustaz Muhammad Farid Ravi, iaitu pengarah Institut Kajian Hadis Kuis ataupun Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Betul saya? Betul. Dan panelis kita yang kedua, tokoh kita yang tidak asing lagi, yang datang jauh daripada Pulau Pinang untuk menjayakan rancangan halaqah, yang berbahagia Dr. Daniel Zainal Abidin, iaitu seorang penulis, pendakwah dan juga pengamal perubatan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar? Syukur baik. Alhamdulillah. Kalau Doktor sudah bersedia dan Ustaz Farid sudah bersedia dan semua penonton halaqah sudah bersedia, apa kiranya kita mulakan untuk pertamanya kita melihat, kita memahati dan cuba memahami firman Allah Subhanahu wa taala yang dipetik daripada ayat 173 surah Al-Baqarah. Sama-sama kita hayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Maka sesiapa terpaksa memakannya kerana darurat, sedang ia tidak pula melampaui batas pada kadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Baqarah ayat 173. Kembali bertemu dan terima kasih. Jadi Ustaz Farid, kita lihat daripada firman Allah Subhanahu wa taala jelas kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan innama harrama, iaitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu. Dan kalau kita teliti tadi, bila Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu itu, tidak pula Allah Subhanahu wa taala beritahu kita dalam ayat tersebut kerana begini, sebabnya begini, diharamkan begini. Jadi minta penjelasan lanjut daripada Ustaz tentang tafsiran ayat yang dibaca oleh qari kita tadi, silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Sahabat gandengan Dr. Daniel, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah di atas limpahan inayah yang dapat kita berbincang sekali lagi dalam satu topik yang sangat penting.
Ayat yang dibacakan oleh Qori kita sebentar tadi merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 173. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama harrama 'alaikum." Tetapi sebelum itu saya ingin mengajak penonton melihat sepotong ayat lebih awal daripada ayat itu. Dia akan memberi terjemahan, dia akan memberi satu kefahaman yang komplit, sempurna kenapa Allah mengharamkan yang namanya khinzir tadi. Cuba kita lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kamu daripada perkara yang baik-baik yang ada atas permukaan bumi sebagai rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, dan jangan lupa bersyukur kepada Allah sekiranya kamu benar-benar kepada Dialah mengabdikan diri. Sejurus ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah." Ada 4 perkara, cuba tuan-tuan lihat. Allah mengharamkan ke atas kita bangkai. Bangkai binatang yang mati tepi jalan tak boleh makan. Dilanggar oleh lori, jumpa tepi jalan tak boleh makan. Melainkan kita jumpa pada masa itu binatang itu masih ada nyawa-nyawa ikan. Kita sembelih maka jadi halal. Kerana kita ambil iktibar kerana sebab terakhir binatang itu mati. Itu satu. Keduanya waddam. Darah yang mengalir juga tidak boleh dimakan. Darah yang mengalir kerana sembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dimakan. Walahmal khinzir. Daging yang namanya khinzir. Kalau di Malaysia kita sebut babi lah, tapi saya akan memilih perkataan khinzir kerana nampak lebih berlapik lagi. Nampak? Daging khinzir ini Allah kata jangan makan. Dan apa-apa yang disembelih kepada berhala, sebagai persembahan kepada berhala, kepada mana-mana rumah ibadat ataupun busur, pokok, kayu, semua itu tak boleh makan. Disembelih di kubur ke di mana ke, semua itu tidak boleh makan kerana disembelih selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita jelas dalam ibadah korban ini, dia mesti diniatkan korban itu kerana Allah Ta'ala, bukan kerana makhluk, bukan kerana kubur, bukan kerana sesiapa. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut, walaupun begitu keadaannya, famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma alaih. Walaupun demikian keadaannya diharamkan ke atas kamu, tetapi Allah beri kepada manusia istithna. Maksudnya pengecualian. Ada keadaan kita memang akan berhadapan dengan darurat, kita akan berhadapan dengan sesuatu kesukaran. Pada ketika itu, seperti mana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di jilid yang pertama, halaman 839 dan 840, beliau menyebut perkataan famaniturra, barang siapa yang berhadapan dengan sesuatu kesukaran. Beliau menyebut faman halat bihi daruratu maja'atu ila ma harramtu alaikum minal maitati waddami wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah fala ithma alaihi fi aklihi in akalahu. Bermaksud barang siapa yang berhadapan dalam sesuatu kesukaran, terputus bekalan, tak ada makanan, memang dia berjalan habis makanan, bekalan tak ada. Pada masa itu dia nak makan bangkai boleh, dia nak makan darah binatang tu boleh, kemudian dia nak makan juga daging khinzir tu pun boleh, dan apa yang disembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala juga boleh makan. Dia tidak dikira berdosa, tapi dengan syarat apa? Wala baghin wala adin. Dia mesti bukan orang yang dia bukan orang yang keluar kerana untuk berperang, menentang ketua, ataupun dia keluar untuk merompak. Orang tak boleh. Katakan keluar, sekumpulan manusia keluar untuk merompak, maka dalam perjalanan habis bekalan, dia nak makan khinzir, tidak boleh. Jadi maksudnya Islam meletakkan syarat bagi mereka yang mahu makan khinzir ataupun perkara-perkara yang disebutkan dalam ayat itu, mesti sebabnya diharuskan oleh syarak. Perjalanan kita kerana Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita atas dasar kebajikan, kita sesat dan sebagainya, maka pada ketika itu kita boleh makan benda-benda yang diharamkan oleh Al-Quran. Cuma tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kaedah fiqh mengajar kita, banyak mana nak makan ustaz? Sikit ke banyak mana? Sekilo? Nak buat sate? Nak buat macam mana? Jadi dia sebut dalam situ, dalam kaedah fiqh disebut ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Maksudnya sesuatu darurat itu mesti ditakdirkan, mesti disukat, diukur mengikut keadaan dia dan keperluan dia. Sebab itu ada kaedah lain pula menyebut ad-daruratu tubihul mahdzurat. Maksudnya sesuatu darurat itu boleh menghalalkan yang haram sebelumnya. Jadi kalau saya nak berjalan, bekalan habis, saya boleh makan daging khinzir, tapi untuk saya boleh berjalan sampai ke destinasi yang berikut, bukan untuk bawa bekalan, bukan untuk ditapau dan sebagainya.
Jadi ini keadaan cantiknya Islam, walaupun diharamkan, ada keadaan dia boleh. Tapi kita nak lihat, jangan boleh itu dipandang remeh, jangan boleh itu kita pandang mudah sangat. Dia ada pula dawabit yang mengikat kita supaya kita lebih disiplin tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Terima kasih Ustaz Farid. Saya nak pergi pada yang berbahagia Dr. Daniel. Sebenarnya doktor, mengikut pengalaman doktor dan juga dalam bidang kedoktoran ni, sebenarnya apakah yang dikatakan penyakit influenza AH1N1? Dan sebelum ni doktor, kalau dalam media ke di mana-mana orang cakap sebelum ada istilah influenza AH1N1 ni, yang istilah timbul ialah sesemua babi. Kemudian ditukar. Jadi sebenarnya apa yang berlaku ketika itu? Silakan doktor. Ya, terima kasih Ustaz. Dan juga sahabat saya Ustaz Farid Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, pada asalnya digunakan kalimat swine flu ataupun sesemua babi, kemudian diubah. Apa sebabnya? Ada beberapa sebab yang saya harapkan dapat saya jelaskan bila saya perjelaskan asas dan premisnya terlebih dahulu. Dengan izin insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, apabila kita bercakap tentang flu, kita perlu kaitkan juga dengan sesemua biasa. Sebenarnya sesemua biasa dengan flu ataupun influenza berbeza. Walaupun gejala-gejala ataupun symptoms di peringkat awalnya sama. Seperti demam, sakit kerongkong, batuk, bersin, sesama, sengal sendi, sengal badan dan seumpamanya, di peringkat awalnya sama. Tetapi sebenarnya di sudut puncanya tidak sama. Sebab itu sesemua biasa dengan flu berbeza. Sekarang kita nak fokus kepada flu, insya-Allah. Jadi sesemua biasa sebenarnya puncanya lebih kurang 200 virus. Seperti coronavirus, rhinovirus, dan ia tidak teruk. 3 ke 5 hari selesai, insya-Allah. Flu kita boleh namakan sebagai sesemua yang teruk. Jadi sekarang kita nak cakap tentang swine flu ataupun influenza A H1N1. Sebenarnya flu berpunca daripada 3 bentuk virus. Influenza A, B dan C. Influenza B dan C serangannya tidak begitu teruk. Tetapi influenza A begitu teruk sehingga boleh menyebabkan maut. Influenza A pula ada pecahan-pecahannya, dipanggil sebagai subtypes. Salah satunya ialah H1N1. Maka jangkitan yang menyerang sekarang ialah influenza A H1N1. Ada pecahan-pecahan lain seperti H2N2, H3N2 dan seumpamanya. Tetapi yang menyerang kita H1N1. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, flu ini ataupun sesama yang teruk ini, demam sesama yang teruk ini tidak hanya menyerang manusia. Ia juga menyerang haiwan seperti burung. Maka dinamakan ia sebagai avian flu ataupun sesama burung. Kadang-kala ia menyerang babi. Sebab itu namanya swine flu. Bila kita sebut swine flu ataupun sesama babi, ia khusus menyerang babi. Sebab itu mungkin WHO tidak mahu kita gunakan swine flu. Sebab ia merupakan demam sesama teruk yang hanya menyerang babi, yang pada asalnya tidak menyerang manusia. Sebab itu kita ubah kepada jangkitan influenza A H1N1. Lantas manusia ada flu-nya, babi ada flu-nya, dan burung ada flu-nya. Yang menjadi padah ialah apabila virus yang menyerang babi, yang sekadar menyerang babi, swine flu, sesama babi, tiba-tiba menyerang juga manusia. Bukan sekadar menyerang manusia, membunuh manusia. Kemudian manusia yang mendapat jangkitan itu pula menjangkiti manusia yang lain tanpa memerlukan babi lagi. Itu boleh menyebabkan wabak, dan bukan sekadar wabak, kita namakan sebagai wabak global ataupun pandemik. Dan babi merupakan satu makhluk Allah yang mampu mengubah semua virus sehingga menjadi virus baru. Apa yang melanda kita sekarang ialah satu bentuk virus yang merupakan gabungan genetik. Maksudnya, babi dia mendapat sesama babi, khas untuk dirinya sahaja. Dia bersin seorang-seorang dia. Manusia ada human flu.
burung ada avian flu. Tiba-tiba serangan itu berlaku serentak dan virus-virus ini memasuki babi ataupun khinzir. Ya. Bila ia memasuki khinzir tadi, khinzir mempunyai satu sistem di saluran kerongkongnya, di saluran pernafasannya yang mampu menerima kesemua virus dan mengubah. Dia mengambil bahan genetik ketiga-tiga virus ini, dia ubah. Mengikut kehendaknya sehingga akhirnya lahirlah virus baru yang pada asalnya dahulu tidak menyerang manusia, tapi virus baru ini menyerang manusia dan membunuh manusia. Lantas babi diisytiharkan oleh saintis sebagai the mixing vessel. Babi ini amat berbahaya sebab ia diisytiharkan sebagai the mixing vessel. Dia merupakan satu kenderaan yang boleh menerima semua virus, menukarnya sehingga akhirnya membunuh makhluk yang lain termasuk manusia. Dan abad 20 menyaksikan kesemua itu. Sebenarnya, Ustaz, tuan-tuan dan perempuan yang dimuliakan, abad 20 menyaksikan 3 pandemik. 3 wabak global menyerang manusia. Tahun 1918 dinamakannya sebagai Spanish flu. Tahun 1957 dinamakannya sebagai Asian flu. Dan tahun 1968 dinamakannya sebagai the Hong Kong flu. Tetapi yang paling teruk tahun 1918. Sehingga ada saintis menggelarkannya sebagai the mother of all pandemics. Ibu pada segala wabak global. 1918 diisytiharkan sebagai the Spanish flu. Saya membaca satu jurnal, Journal of Virology, Mei 2009, baru sangat. Saintis mengatakan bahawa virus 1918 pada asalnya menyerang babi. Kemudian melompat dari babi menyerang manusia, membunuh, ada setengah mengatakan 20 juta manusia. Ada mengatakan 40 juta. Ada mengatakan 50 juta. Tak ada wabak seteruk itu. Dan dia datang dari babi. Itu dalam Journal of Virology. Disahkan begitu. Dan virus yang menyerang kita sekarang, virus yang sama. Yang menyerang pada tahun 1918. Pada tahun 1918, virusnya influenza A, H1N1, sekarang juga sama. Sebab itu WHO agak kalang kabut sikit. Sebab dia khawatiri dia akan membunuh seramai ia membunuh 1918. Itu sedikit tentang apa yang kita sebutkan sesama babi. Pada asalnya dari babi, tapi babi berbahaya mengubah dan akhirnya menyerang kita. Maka kita perlu insya-Allah kembali kepada agama dan akhirnya kita perlu insya-Allah tunduk mengabdikan diri dalam semua bentuk agar dipelihara Allah. Allahu'alam. Terima kasih doktor. Sebenarnya ketika doktor bercakap beberapa perkara tadi, saya terfikir untuk tanya beberapa soalan daripada apa yang doktor sebut, apa yang doktor nyatakan. Tetapi kerana kita nak bagi ruang seketika kepada dua panelis kita untuk berehat dan terima kasih kepada saudara yang terus bersama kami dalam rancangan Halakah kita. Pada malam ini kita membicarakan tajuk Sesama Babi bersama dua panelis kita yang berbahagia Ustaz Muhammad Farid Ravi dan yang juga yang berbahagia Dr. Daniel. Jadi kita teruskan perbincangan kita. Saya nak pergi balik kepada yang berbahagia Ustaz Farid tentang apa yang kita sebutkan di awal tadi, Al-Quran mendahului zaman. Bagaimana apa sahaja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti ada hikmahnya. Cuma kita mungkin hari ini kita mengkaji dan kita melihat oh begini-begini, tetapi mungkin kajian itu berubah-ubah untuk masa akan datang. Cuma barangkali Ustaz boleh menceritakan sedikit ahkam tentang kita kata babi itu haram, tetapi mungkin penggunaan lain-lain supaya ahkam fiqh ini tersemat dalam pemikiran kita dan kita menjadi seorang pengguna yang kita kata memahami keadaan. Kalau kita pergi ke kedai, kita nak beli apa-apa barang tu, kita lihatlah produk itu asalnya daripada apa. Minta sedikit ulasan daripada Ustaz Farid. Terima kasih Ustaz Syukri, sahabat ahli panel, Dr. Daniel. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya ada membaca sebuah cerita di dalam karya agung Pak Hamka, jilid 1 halaman 386. Beliau membawa satu kisah bagaimana seorang lelaki datang bertemu dengan dia, berbincang. Dia kata, kenapa daging khinzir diharamkan oleh Islam sedangkan daging itu enak? Jawab Pak Hamka, dia mempunyai kuman, cacing pita yang cukup bahaya.
Jadi kalau nak mati kena pastikan dia dimasak dengan suhu yang berlipat kali ganda baru boleh mati. Kalau begitu lelaki itu berkata, elok kalau begitu kita masak ajalah panas-panas biar mati kuman tu, jadi haram itu akan dapat kita hilangkan. Persoalannya tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran bila Allah Subhanahu wa taala sebut, dia jadi amrun ta'abudi. So kenapa kita nak pertikaikan? Sebab itu Said Qutb di dalam Fi Zilalil Quran jilid 1 halaman 156 beliau ada sebut, faman dzalladzi yajzim bi anna laisa hunaka afatun ukhra. Barang siapa di antara kita, tak kiralah pakar macam mana pun di dalam sains, dia boleh tak dia beritahu bahawa selain daripada kuman yang disingkap hari ini tak ada kuman lain. Siapa berani cakap? Tak berani. Sedangkan Al-Quran 1400 tahun dahulu sudah menjelaskan yang pada hari ini baru saintis mencarinya. Itu pun dilaporkan WHO tidak begitu serius. Dan Al-Quran sudah sebut. Dia senang aja. Al-Quran kata jangan. Kita hari ini kita mahu cari sebabnya, bukan kita nak lihat betul atau tidak Allah haramkan. Kenapa Allah nak haramkan? Tapi kita nak cari sebab bagaimana kita boleh memperkukuhkan lagi hukum Tuhan. Sebab itu Islam dia bila sebut satu perkara, dia sebut fenomena dulu, Ustaz. Betul. Dia sebut fenomena dulu, baru dibiarkan kita mencari sebab musabab dia. Contohnya Allah Subhanahu wa taala sebut langit dan bumi ini satu ketika dulu bercantum. Kemudian datang perintah Allah, dia berpisah. Memang betul dalam saintifik pun disebut. Tapi Quran telah mendahului apa yang dilihat oleh zaman. Sebab itu seorang saintis nama dia Gary Miller. Dia masuk Islam. Nama dia Abdul Ahad. Dia bagi nama Abdul Ahad. Dia ni masuk Islam, dia mengkaji Islam. Dia ni seorang mathematician, seorang pakar matematik. Dia kata apa yang ada dalam Islam itu dan apa yang dijelaskan oleh Quran adalah memberi satu keyakinan, kepercayaan, feel. Dan apa yang diperolehi, apa yang dilihat oleh para saintis itu ialah jelmaan yang dilihat dengan mata baru akan dipercaya. Dia sains ni dia kena lihat, betul, nampak, ya baru ada. Kalau tak, macam mana? Dia mula mempertikaikan perkara yang di luar jangkaan akal manusia. Kalau begitu, saya pun nak tanya juga pada saintis. Kalau hari ini kita lihat lampu itu hidup, mesti buktinya elektrik itu ada. Di mana elektrik itu? Siapa boleh tunjuk? Kalau hari ini kita rasa badan kita sejuk ditiup angin, siapa boleh tunjuk pada saya angin itu di mana? Jadi semua ini kita tak dapat jelaskan. Sebab itu Al-Quran dia menyebut satu perkara, Allah Subhanahu wa taala sebut supaya manusia mendapat manfaat. Kalau kita lihat dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhan nas kulu ma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia. Dia tak kata wahai orang-orang beriman, tapi Allah Taala sebut wahai manusia. Tak kira engkau apa bangsa sekalipun, beriman tidak beriman, ini seruan Tuhan kamu yang menjadikan manusia secara adilnya, secara samanya, dengan penuh kasih sayang. Allah Taala panggil wahai manusia, makan yang baik. Halalan tayyiba. Halalan tayyiba ini diterjemahkan dan ditafsirkan oleh para ulama. Halal itu memang halal dari sudut hukumnya. Thayyibah itu dia berzat. Dia cukup vitamin dia, cukup galian dan sebagainya. Jadi halal mesti halal dan dia mesti berzat. Tak cukup halal saja. Sebab itu Ustaz Syukri, saya lihat timbul di sana banyak aliran mazhab. Banyak aliran mazhab mempunyai pandangan yang berbeza. Di antaranya Imam Malik dan Imam Zahiri. Zahiri dengan Maliki agak-agak berbeza dengan Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain. Secara keseluruhannya boleh saya simpulkan bahawa keseluruhan ulama bersepakat untuk mengharamkan apa saja yang datang daripada khinzir, apa saja hasil daripada khinzir, semua itu haram. Melainkan Imam Malik dan Imam Zahiri. Sebab apa mereka terkecuali? Sebab mereka katanya Allah Ta'ala kata haram itu daging. Bukan kulit, bukan tulang. Allah Ta'ala kata daging-daging lah. Dan Imam Syafi'i kata memanglah kata daging. Sebab daging itu yang biasa dimanfaatkan oleh manusia. Maka itulah yang dituju. Sebab dia tuju pada motif kehidupan manusia memang makan daging, bukan makan tulang. Tapi dalam perbincangan ini kita lihat begitu memberi peluang sebenarnya Ustaz Syukri. Sebab ada keadaan memang tidak boleh lari. Kan kita ada pelajar-pelajar yang belajar sains, belajar nak jadi doktor haiwan dan sebagainya. Mungkin ada kaedah di sana boleh melihat bahawa pandangan mazhab ini juga boleh memberi manfaat kepada mereka. Imam Zahiri kata kulit binatang, kulit khinzir itu boleh dibuat bag buat kasut. Boleh. Imam Malik pun kata tak apa. Jadi kita melihat elok kalau kita boleh berpegang pada satu mazhab yang kita rasa kita lebih convenient, kita lebih yakin dan kita lebih selesa. Mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh. Lebih selamat sebab kita nak keluar daripada masalah. Kita nak keluar daripada masalah dan kita tidak mau masalah. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan demikian. Kalau daging itu tidak boleh, saya sendiri berpendapat yang lain juga tidak boleh.
Terima kasih Ustaz Farid. Jadi apa yang Ustaz Farid sebutkan tadi sebenarnya penonton adalah memberi gambaran tentang hukum berkaitan dengan babi ataupun kita kata perkara-perkara yang ada kaitan dengan mungkin dari sudut kegunaan kulit dan sebagainya. Cuma saya nak pergi kepada yang berbahagia Dr. Daniel, apa juga yang disebut oleh Ustaz Farid Ravi tadi ialah soal ta'abudi. Ya. Soal yang kita katakan, kita apa saja yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita terima kita kerana itu adalah ta'abbud kita, pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pada masa yang sama, mengikut apa yang doktor baca, apa yang doktor kaji, ada ataupun tidak dalam kajian sains itu sendiri yang menyebut tentang bahaya umpamanya daging babi umpamanya bahaya. Supaya barangkali yang ta'abbudi itu memang kita letakkan asasnya ta'abbudi. Tetapi mudah-mudahan bagi orang yang suka kepada fakta-fakta sains supaya insya-Allah lebih dekat dengan agama insya-Allah, mudah-mudahan. Silakan doktor. Ya, terima kasih Ustaz dan juga Ustaz Farid Ravi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, kita yakin dengan hukum Allah, babi itu haram. Sekarang kita nak bicarakan sedikit sokongan berdasarkan penemuan sains untuk menguatkan lagi keyakinan kita insya-Allah tentang hukum hakam ilahi. Tadi di pusingan awal saya bicarakan tentang khinzir itu sendiri, betapa ia mempunyai sesuatu yang boleh menukar virus kepada tidak berbahaya kepada berbahaya. Sekarang kita nak bicarakan pula tentang lahmal khinzir ataupun daging babi itu sendiri ataupun daging khinzir itu sendiri. Saya seronok membaca satu buku karangan Tuan Haji Ibrahim Ma dari Perkim. Bukunya saya baca 20 tahun dahulu Ustaz, bertajuk What is Islam? Dan beliau sempat mengkaji beberapa tulisan dari negara Cina kuno dahulu. Antara bukunya sebuah yang bertajuk Yun Shu Tan. Nak sebut ni pun belajar berguru dengan bahasa Cina juga Ustaz. Tak boleh sebut begitu tak boleh sebut begitu. Yun Shu Tan. Ataupun terjemahannya dalam bahasa kita bermaksud jena nak panjang umur. Dalam buku itu, bila beliau terjemahkan dalam bahasa Inggeris, ada satu kenyataan yang berbunyi, all flesh is nourishing except pork. Eat not. Kesemua daging berkhasiat kecuali daging khinzir. Jangan menjamahnya. Ini kajian orang Cina di negara Cina yang lampau. Kemudian terdapat dalam dinasti Tang seorang tabib terkenal bangsa Cina ketika itu, namanya San Simao. Beliau mengarang sebuah buku yang bertajuk Shunlu. Maksudnya rekod kesihatan. Dalam terjemahan bahasa Inggeris ada satu kenyataan oleh San Simao yang mengatakan bahawa pork creates the revival of all ailments, leads to sterility, fosters rheumatism and asthma. Maksudnya daging khinzir ini merangsang kelahiran penyakit-penyakit lampau. Dah baik dah datang semula. Di samping itu ia melahirkan kemandulan dan dia juga merangsang penyakit tulang rheumatism dan juga penyakit penat lelah asma. Ini tulisan dahulu. Hari ini ada penemuan baru. Pada tahun 1930-an, manusia contoh di Eropah diserang oleh satu penyakit yang dipanggil sebagai trichinosis. Berpunca daripada kita panggil cacing parasit, iaitu Trichinella spiralis. Dan cacing ini bila menyerang manusia, hasil mungkin daripada makanan daging babi, itu punca utamanya ketika itu yang tak dimasak dengan baik, menyebabkan cacing itu akhirnya menyerang jantung manusia, otak manusia dan menyebabkan maut. Sehingga kan pakar-pakar yang mengkaji mengatakan pada tahun 1930-an dari 6 rakyat Amerika, seorang mesti mendapat jangkitan itu yang membunuh. Itu penyakit pertama, trichinosis, daripada daging khinzir. Yang keduanya ialah cysticercosis. Juga daripada cacing pita yang kita sebutkan tadi, Taenia solium. Ia juga menyerang otak manusia, menyebabkan maut. Dan penyakit-penyakit ini dikatakan sudah hilang. Sudah hilang sebab kita sudah canggih memelihara babi. Tapi bila saya mengkaji, saya mendapati sebagai contohnya trichinosis yang saya sebutkan tadi, pakar-pakar mengatakan sepatutnya kita mengisytihar trichinosis sebagai re-emerging disease.
Penyakit yang kita kata dah hilang, tapi timbul semula dengan teruknya. Sama juga dengan sistiserkosis. Kemudian sebahagian pakar mengatakan tak bahaya makan khinzir, daging khinzir, sebab kita boleh masak dengan baik. Satu tulisan yang menarik oleh Alex Fino. Beliau adalah pengarah kepada CRT. CRT ialah gabungan NGO yang bermaksud Campaign for Responsible Transplantation. Dan beliau mengatakan terdapat 25 penyakit, itu paling kurang, dari khinzir yang boleh menyerang dan membunuh manusia. Dan beliau menambah, babi ini seringkali melahirkan kuman-kuman baru. Virus-virus baru yang tak pernah kita temui sebelum ini. Itu yang nak kita sebutkan tadi. Bila Allah mengharamkan sesuatu, pasti keji. Saintis mengatakan, oh, kita boleh makan daging khinzir jika kita masak dengan baik. Tapi Alex Fino, yang bukan Muslim pun, mengatakan khinzir melahirkan virus-virus baru yang tak pernah ditemui. Antaranya PERB, Porcine Endogenous Retrovirus, yang melekat di sistem genetik. Masak pun dia tak hilang, sebab dia melekat di sistem genetik. Meningeal virus 1999, Malaysia diserang Nipah virus. Banyak lagi yang tak saya sebutkan, tapi masa dah cukup. Tapi menampakkan pada kita, masak macam mana pun, babi mengandungi virus yang memang semakin lama, semakin baru, semakin membunuh. Sebab dia adalah kotor, sebab dia menjamah semua saja bagi babi, semua halal. Sebab itulah dia melahirkan benda-benda yang membunuh kita. Allahu'alam. Jadi bagi Ustaz Farid lah, melihat perkara yang berlaku, wabak yang berlaku ini adalah sebagai satu peringatan ataupun sebagai satu hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz Farid, jangan jawab lagi. Kita kembali bertemu dan terima kasih jazakumullah khairul jazak kepada semua penonton halaqah yang terus setia bersama kami sampai ke saat ini. Dan kita teruskan perbincangan kita pada malam ini. Saya nak pergi balik kepada yang berbagus Ustaz Farid. Saya katakan tadi Ustaz, sebelum kita berhenti rehat tadi, tentang sebenarnya apa yang berlaku yang kita sebut sebagai wabak sesama ataupun apa-apa musibah yang berlaku dalam kehidupan ini sebenarnya lebih kepada peringatan ataupun sebagai satu hukuman kepada manusia yang engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebut haram, tetapi manusia dengan angkuh tetap melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami Ustaz. Terima kasih Ustaz Syukri, sahabat ahli panel Ustaz dan Dr. Daniel. Para penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Itu firman Allah Subhanahu Wa Taala, bermaksud berilah peringatan. Mudah-mudahan peringatan ini memberi manfaat bagi orang yang beriman. Sebenarnya apa yang disebut dalam Al-Quran, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut khinzir itu dagingnya haram, dan mengikut jumhur ulama bahawa apa saja yang tawabi' yang turut dengan khinzir itu, tak kira bulu ke kaki dia, kuku dia, gigi dia, semua turut haram. Tapi yang kita lihat hari ini, kenapa umat Islam tak ada pun yang makan? Umat Islam tak ada pun yang terlibat. Tetapi kenapa wabak itu melanda? Sebenarnya wabak ini dia seperti mana yang saya baca dalam artikel-artikel semasa, dia merebak melalui udara. Dia merebak melalui udara. Walaupun saya hari ini tak bela, Ustaz Syukri di kampung dia tak ada, sebelah rumah tak ada bela khinzir, tetapi ini tidak mungkin kita tak kena. Tidak siapa yang boleh mengawal udara, tak ada siapa yang boleh blok udara melepasi angkasa kita, melepasi ruang udara kita. Sebab saya baca dalam akhbar hari ini bahawa virus ini sudah menyerang orang di selatan Thailand. Di Thailand sudah kena. Sebelum ini kita tahu virus ini menyerang orang Mexico. Ribuan Batu, Ustaz, jauh lagi. Kan tak ada masalah. Tapi ini dah negara jiran kena. So jauh sangat kan nak datang kemari. Jadi persoalannya tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita lihat Mexico telah mencatatkan, tersilap saya, 4,379 kes. Mexico sudah mencatatkan 4,379 kes. Dan setiap hari negara ini dimasuk oleh 6,000 lebih pelawat daripada luar negara. Jadi kita tidak tahu, itu tidak semesti pelawat yang datang bawa. Mungkin juga dia datang melalui udara dan sebagainya. Tapi ini persoalannya hukuman Allah atau nak dikira bagaimana. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala mahu membuktikan kepada mereka yang tidak percaya pada Al-Quran
Bukan saja Abu Jahal, Abu Lahab yang ada di zaman Nabi dan juga kuncu-kuncu yang tidak percaya pada Al-Quran, tapi manusia seumpama itu kan sentiasa ada, sentiasa mengingkari Al-Quran. Kita walaupun orang tidak beriman dengan Al-Quran, percayalah isi kandungan dia. Sebab Al-Quran ini datang, walaupun Nabi itu rahmatal alamin, kalau Nabi itu sudah menjadi rahmatal lil alamin, Al-Quran ini juga jadi rahmatal lil alamin. Kalau orang yang bukan Islam pun kalau percaya dengan apa yang Tuhan, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut, jangan makan, mereka juga akan selamat. Sebab rahmatnya di situ. Jadi kenapa Tuhan jadikan khinzir? Ialah ia merupakan satu ujian. Dia merupakan satu fenomena yang perlu ada. Dia untuk melihat siapa di antara kita yang mahu mengambil pengajaran dan tidak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Yang bermaksud, nescaya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, dan sedikit berkurangnya harta benda kamu, dan akan matinya orang-orang yang kamu kasihi, dan juga berkurangnya hasil tuaian kamu. Maka berilah kegembiraan, berita gembira kepada mereka yang sabar menghadapinya. Cuma dalam menghadapi sabaran ini kita kena muhasabah. Kita tak boleh lepas begitu saja, kita kena muhasabah. Kita kena tanya, kenapa? Kenapa benda itu berlaku? Sebab manusia lengah, manusia mahu juga makan benda itu. Dan kita lihat tidak dikawal. Persoalannya kandang-kandang tidak dikawal, permis dia tidak dikawal. Jadi kawalan ini perlu ada piawaian. Siapa yang bertanggung jawab sebenarnya? Kita tidak boleh serah pada takdir. Esok lusa kalau masyarakat kita kena, kita boleh tak kata, "Aina macam mana Allah kasih ustaz, ini sudah takdir." Tidak boleh. Allah sama sekali tidak mahu keburukan bagi manusia. Melainkan manusia yang campak diri dia mahu kepada keburukan. Sebab itu sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bertanggungjawab mewujudkan suasana sehat, suasana bersih di rumah saya. Pihak berkuasa juga bertanggungjawab untuk memastikan permis-permis ladang-ladang yang membiakkan khinzir ini terkawal. Kadang-kadang saya tengok di jalan raya orang bawa khinzir. Dulu kita difahamkan bahawa khinzir tak boleh bawa hidup-hidup, mesti disembelih. Tapi ada juga yang bawa hidup-hidup, dalam tu penuh kan. Jadi kita tak tahu, kencing dia, segala najis-najis dia bertaburan, kadang mengalir di tengah jalan. Itu tidak, siapa boleh kata tidak mendatangkan mudarat dalam suasana begini. Sebab itu kita berharap sangat kalau perkara ini dapat dikawal, dapat diselia, menetapkan piawaian, meletakkan standard. Biarpun dia nak bela, dia makan benda bersih apa saja, tetapi macam bak kata ada makcik itu, bila diinterview dekat satu tempat, kenapa penyakit ni, apa pandangan makcik mengenai penyakit daripada khinzir ini, makcik itu terkejut. Dia kata makcik pun heran, binatang tu gemuk tapi dia sakit. Saya tak pernah tengok khinzir kurus. Tuan-tuan pernah tengok tak? Khinzir kurus, kering. Tak ada. Dia sehat. Tapi dia boleh produce virus. Sebab virus dia cukup berbahaya. Oleh yang demikian, saya juga ingin mengajak tuan-tuan supaya sentiasa bersiap sedia. Banyakkan doa. Doa itu adalah silah, senjata kita. Kita tak boleh nak menjaring, tak boleh nak menahan udara-udara kotor ni, udara yang membawa virus. Tetapi kita boleh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jauhkan wabak dan juga bala yang berbentuk virus ini, supaya anak cucu kita, negara kita dan orang Islam dan manusia keseluruhannya, senang cerita, biarlah anak Adam ini sejahtera daripada penyakit-penyakit yang boleh memudaratkan mereka. Wallahualam. Terima kasih Ustaz Farid. Doktor, kalau kita dengar apa yang disebut oleh Ustaz Farid tadi tentang jangkitan itu kemungkinan melalui udara. Tapi satu persoalan yang saya berfikir sekarang ni, kalaulah seseorang itu yang committed terus makan daging babi umpamanya, adakah kemungkinan dia akan mengidap kita kata virus yang kita katakan selsema babi. Itu satu. Yang keduanya ialah dalam suasana tadi Ustaz Farid dah beritahu menjaga kebersihan dan sebagainya. Apakah panduan yang lain yang boleh diberikan kepada masyarakat, tak kira masyarakat Islam yang bukan Islam yang mengikuti rancangan kita ni, supaya menjadi sesuatu yang boleh kita menghalang apakah perkara tak baik yang berlaku di dunia pada hari ini. Silakan Doktor. Ya, terima kasih Ustaz Masyukri, Ustaz Farid Ravi, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Memakan daging khinzir tidak menyebabkan kita mendapat jangkitan influenza A H1N1. Tidak. Sebab jangkitannya tidak datang dari memakan daging babi ataupun khinzir. Walaupun kita akur bahawa daging khinzir berdasarkan penemuan saintifik yang begitu banyak menunjukkan bahawa daging itu boleh mendatangkan banyak penyakit disebabkan dalamnya ada bukan sekadar cacing pita, tapi ada virus di sistem genetik
yang tidak boleh dibunuh secara biasa, malah akan terus berkembang sehingga akhirnya menyerang manusia. Daging babi ada benda yang seperti itu. Tetapi jangkitan influenza A H1N1 tidak berpunca daripada memakan daging khinzir. Lantas apa yang boleh kita buat? Secara dasarnya memang tidak ada lagi vaksin yang boleh mengawal sesama babi ataupun influenza A yang kita sebutkan tadi. Tidak ada vaksin. Vaksin flu yang dipopularkan hari ini, ia sekadar untuk mencegah daripada sesama biasa. Tetapi tidak sesama burung, tidak juga sesama babi yang kita sebutkan tadi. Lantas apa yang boleh kita buat? InsyaAllah kita beriman dengan satu keyakinan bahawa yang memberikan wabak itu Allah, yang menyebabkan penyakit itu Allah, yang menyembuhkan, yang menghilangkan wabak adalah Allah, Allah dan Allah semata-mata. Kita tidak ada kudrah, tidak ada kuasa untuk mengawal apa-apa pun. Justru kita kena dekatkan diri kepada Allah. Pencegahan nombor satu untuk berjaya cemerlang dalam hidup dan juga untuk mengawal kesemua wabak ialah dekatkan diri kepada Allah. Semoga dengan itu Allah akan bantu kita. Wasta'inu bis-sabri was-salah, kata Allah. Minta tolong kepada Allah dengan 2 sod yang boleh kita namakan ini sebagai formula 2 sod. Minta tolong kepada Allah dengan 2 sod. Pertamanya sabar, keduanya solat. Ini formula daripada Allah. Semoga dengan kita menghidupkan formula 2 sod ini, sabar dan solat, kita mendapat bantuan daripada Allah. Di samping itu, kita boleh iktibarkan beberapa pendekatan sebagai mengambil kira hukum sebab musabab yang kita harapkan dari situ juga insya-Allah berfaedah untuk kita mengawal dan mencegah penyakit. WHO mengatakan salah satu pendekatan yang terbaik untuk mencegah jangkitan influenza A H1N1 tadi ialah banyak membasuh tangan. Dan alhamdulillah orang yang beriman dia banyak membasuh tangan sebab dia berwuduk untuk bersolat. Alhamdulillah. Kita membasuh tangan bukan kerana sesama burung, bukan kerana sesama babi, bukan kerana itu, disebabkan ibadah yang diwajibkan Allah. Tetapi rahsianya kita mula lihat pada hari ini. Ketika WHO menyuruh manusia rajin membasuh tangan, kita tak terkejut. Memang kita sedia rajin membasuh tangan jika kita rajin bersolat. InsyaAllah. Itu pertama. Dan yang keduanya, berpandukan riwayat Imam Abu Daud dan Tirmizi, disebutkan bahawa Rasulullah ketika bersin sentiasa menutup bahagian mulutnya. Hadis Abu Daud dan Tirmizi. Maka menampakkan kepada kita itu cukup relevan pada hari ini. Baru ini malah semalam saya rasa saya mendengar Menteri Kesihatan kita memberitahu dalam berita bahawa hendaklah ketika kita bersin tutup mulut hidung kita. Nabi telah mengajarnya lama dahulu. Dan kata riwayat itu lagi, kadang-kala baginda tutup mulut hidung dengan tangan, kadang-kala dengan perca kain ataupun kain. Sudah menjadi sunnah. Maka itu boleh kita lakukan dan ia mudah. Dan yang ketiganya, membina sistem pertahanan badan ataupun sistem imun badan. Ustaz Farid Ravi sebutkan tadi tentang pemakanan yang menekankan 2 ciri. Halalan thayyibah. Bukan sekadar halal. Sebab ada makanan yang halal tapi tidak berkhasiat. Allah mahu kita menjaga dua-duanya sekali. Satu, hukumnya mesti betul, halal. Yang keduanya, kajiannya kena betul supaya ia mempunyai khasiat. Bila kita memakan demikian, badan kita sihat, insya-Allah datanglah kuman apa pun, virus apa pun, dia dapat menolak virus itu, tak mampu membiak dalam badan kita. Antaranya Nabi suka makan seperti timun, Nabi suka makan buah kurma, menampakkan bahawa sayur-sayuran dan buah-buahan merupakan makanan yang amat penting untuk kita utamakan pada hari ini agar sistem imun kita meningkat. Sudah mendidik kita untuk mengenal pasti cara mengawal kesemua penyakit, malah kesemua wabak. Yang keempatnya ialah kurangkan bahan-bahan yang manis. Sebab kuman suka benda manis. Dia mudah membiak jika bahan itu manis. Dan insya-Allah jangan kita lupakan tentang doa kita kepada Allah. Minta Allah simpangkan kita dari semua wabak, semua bala. Insya-Allah. Bila akidah kita betul, keyakinan kita betul, usaha kita juga betul, insya-Allah Allah akan bantu kita. InsyaAllah. Allahu'alam. Jadi usaha dan juga doa itu selari, doktor ya. Sesuatu yang selari, yang dekat untuk mudah-mudahan insya-Allah
kita selamat mudah-mudahan daripada perkara-perkara yang tidak kita ingini. Saudara penonton yang dirahmati Allah, kita akan kembali bertemu dan terima kasih kerana anda masih setia bersama kami dalam rancangan Halaqah. Dan saudara, sebenarnya kita sudah berada di penghujung pertemuan kita pada malam ini. Kita membicarakan tajuk Selsema Babi bersama dua penulis kita yang berbahagia, Ustaz Muhammad Farid Razi Abdullah dan yang berbahagia Dr. Daniel Zainal Abidin. Dan di penghujung rancangan kita ni, saya nak beri ruang sedikit masa kepada dua penulis kita. Mari kita mulakan dengan Ustaz Farid, silakan. Ustaz Syukri, sahabat liputan Dr. Daniel, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah panjang lebar kita membincangkan mengenai satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak-banyak perkara Allah kata dalam banyak-banyak daging, satu jenis daging itu jangan makan. Kerana ada mudarat dia. Walaupun kamu tak tahu, Tuhan yang menjadikan binatang itu tahu. Dan Tuhan yang menjadikan kita itu, dia tahu apa yang layak untuk tubuh badan kita dan apa yang layak masuk ke dalam mulut dan kerongkong kita sehingga menjadi darah daging. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kerana manusia mempunyai had pencapaian dan kemampuan dia. Sebab itu bila kita sebut ada orang tegur, Islam ni sikit-sikit haram, sikit-sikit haram. Ya, saya bagi tahu memanglah dalam Islam sikit-sikit haram. Sebab yang haram itu sikit. Yang halal tu banyak. Mana banyak daging Allah haramkan? Cuba tuan-tuan tunjuk dengan saya. Dan sahabat-sahabat yang bukan beragama Islam pun, cuba lihat. Mana di Islam mengharamkan banyak benda? Islam kata tak boleh yang tak sembelih dengan nama Allah, tak boleh. Yang mati saja pun tak boleh makan. Kemudiannya yang namanya khinzir tu tak boleh makan. Yang lain nak makan lah. Daging rusa, daging unta, daging arnab. Yang nak makan. Tak ada masalah. Tapi itu tidak boleh. Sebab apa? Ada mudarat dia. Sebab itu bukan saja Islam mengharamkan, tuan-tuan. Dan saya baca banyak di sana artikel-artikel yang ditulis seperti mana kalau Dr. Daniel tadi sebut bagaimana dalam masyarakat Cina kuno pernah mengharamkan, di dalam Bible pun diharamkan, di dalam Injil pun diharamkan. Nasnya cukup jelas yang memberitahu bahawa manusia keseluruhan, sama ada di agama itu agama samawi ataupun agama yang dicipta oleh akal manusia, dapat melihat bahawa betapa mudaratnya binatang ini, kerana bukan tiba-tiba manusia tahu, tetapi manusia sudah melaluinya. Telah eksperimen dia sudah ada selama ini yang membuktikan bahawa binatang ini adalah tidak baik untuk manusia. Dia biarkan dengan kehidupan dia, jangan dibiak, jangan dibela, jangan dimakan, jangan dibelai, jangan dikasih, jangan dicium. Jadi supaya tidak kita mengundang kepada suatu mudarat yang kita kelak akan menyesal kalau mudarat itu menimpa kita. Jadi itu yang perlu kita sama-sama fikirkan, sama-sama kita usahakan supaya kita terselamat dan anak cucu kita selamat, negara kita selamat. Wallahu a'lam. Amin, mudah-mudahan insya-Allah. Dr. Daniel, silakan. Ya, terima kasih Ustaz Syukri, Ustaz Farid Razi, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Setiap kali kita berdepan dengan tragedi, setiap kali ia juga kesempatan untuk kita berdakwah dan menyebarkan kebenaran Islam. Baru-baru ini, malah sebelum ini, krisis ekonomi melanda dunia. Kesan daripada syarikat-syarikat gergasi di Amerika jatuh meredup. Kemudian kita mendapat sedikit masalah kesan daripada itu. Tiba-tiba dunia melihat sistem ekonomi Islam hebat. Indeks Islam meningkat ketika indeks lain jatuh meredup. Sehingga The Economist, majalah The Economist mengkaji sistem Islam dan memuji sistem Islam. Ketika tragedi berlaku, ada kesempatan untuk berdakwah. Sekarang kita mendapat tragedi baru dalam bentuk sesemua yang kita sebutkan tadi. Di saat ia merupakan satu ujian, satu tribulasi, ia juga satu kesempatan untuk kita menampakkan betapa cantiknya Islam, betapa cantiknya hukum Allah yang mengharamkan babi, khinzir yang kita sebutkan tadi. Sehingga kan orang-orang kafir di barat mula mengkaji tentang hal ini. Seorang doktor yang terkenal di Amerika, Dr. Joseph Mercola, dalam laman webnya ada menulis mengatakan, pigs are scavenger animals that will eat just about anything. Khinzir ini satu binatang yang dia telan apa dia mahu. Maka kemudian Dr. Joseph Mercola menambah, jangan jadikan daging khinzir termasuk dalam diet dan menu makanan anda. Ini satu yang menarik. Jadi satu tragedi, rupa-rupanya ada kesempatan untuk kita berdakwah, kita sebagai orang Islam. Tetapi untuk berdakwah, umat Islam kena ada ilmu.
Tidak boleh kita hanya bercakap begitu saja. Kena ada ilmu, kena ada kajian untuk menampakkan kecantikan Islam, insya-Allah. Jadi sebagai akhir kata, kita sama menyedari jangkitan virus yang baru ini, ia merupakan jangkitan yang baru pada abad 20 dan abad 21, datang daripada udara, kesan dari sesama dan batuk. Sama-sama kita sujud kepada Allah dengan harapan, dengan itu moga-moga Allah akan pelihara kita daripada wabak yang sedang menyerang ini, insya-Allah. Terima kasih pada Dr. Dania Zainal Abidin dan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Farid Ravi Abdullah yang berkongsi ilmu, berkongsi maklumat, berkongsi pengalaman dan kita dalam rancangan halakah ketika kita membicarakan selsema babi. Ringkasannya ataupun kulasahnya daripada pertemuan kita pada malam ini ialah untuk kita melihat bahawa keperluan kita untuk mendekatkan diri kita kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar mendekatkan, kita memahami benar-benar agama kita, Islam yang kita anuti. Dan yang keduanya ialah apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan sesuatu, pasti ada sebabnya, pasti ada hikmahnya. Sama ada kita mampu mengkajinya atau kita sendiri tidak mampu mengkajinya. Dan yang ketiga ialah kita melihat bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai nilai-nilai, pelbagai nilai, termasuklah nilai menjaga kesihatan, menjaga tubuh dan sebagainya. Itulah kehebatan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keperluan kepada kita untuk sentiasa berdoa, bertadarruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi keselamatan kepada kita, kepada umat kita, kepada negara kita. Mudah-mudahan kita sentiasa diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan insya-Allah berpanjangan sampai ke akhirat. Dan untuk itu barangkali sekadar itu pertemuan kita pada minggu ini, mudah-mudahan insya-Allah kita dipertemukan Allah Subhanahu Wa Taala pada minggu hadapan. Untuk akhirnya, sambutlah salam kasih sayang daripada warga halakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.